jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. Orang sedap juga. Buat TikTok. TikTok mudah-mudah ramai. Astagfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه تابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dalam hati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih lagi Allah pilih dan Allah bimbing, Allah bawa kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majalisil ilmi raudhatun min riyadil jannah, berada dalam majlis ilmu sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang taman syurga selain daripada di Madinah dalam raudhah bainal maqami wa minbari raudhatun min riyadil jannah, dia tak perlu pakai nusuk. Siapa nak masuk raudhah di Madinah, Masjid Nabawi, kena ada aplikasi nusuk. Kalau tak ada nusuk, tak boleh masuk. Nak masuk menusuk-nusuk tak boleh. Tanya Tok Hin baru balik. Kena nusuk Tok kena ada nusuk. Tapi yang kita tak ada nusuk ni, tak berebut pun. Tak berebut sebab dia nampak yang sana sahaja yang raudhah. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia letak raudhah di mana-mana negeri, di mana-mana negara, majlis ilmu, taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di Masjid An-Nabawi. Maksudnya banyaknya di semua negara tempat majlis ilmu ada raudhatun min riyadil jannah. Dikecilkan sedikit, hanya berada di antara mimbarku dan maqamku, taman-taman syurga. Dan ada satu lagi yang paling susah kita nak pergi. Satu lagi taman syurga. Mana? Hak ni ramai ni. Luah banyak tempat ni. Majlis ilmu banyak. Di Malaysia ada, di Indonesia ada, di Filipina ada. Seluruh alam ni ada raudhatun min riyadil jannah. Tak payah pakai aplikasi nusuk ke apa ke, tak marna ke, tawakalna ke, tak ada. Boleh masuk free of charge. Duduklah, tak ada masalah. Dan satu lagi yang payahnya kena pakai duit, Raudhah Nabi di Masjid An-Nabawi. Dan satu lagi memang payah nak pergi, bayar pun tak boleh, iaitu Al-Qabru Raudhatun min Riyadil Jannah. Kubur-kubur itu taman syurga. Jadi kena mati dulu boleh baru masuk raudhah, iaitu dalam kubur. Jadi 3 tempat ni raudhah.
Jadi kita sekarang Allah bimbing kita, Allah masukkan kita dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu majalisil ilmi. Kata ba'dal ulama, ahammu syai'un matalib salasatun. Sebelum kita tengok kitab kita Idaman Penuntut, kata dia sepenting-penting benda yang menjadi tuntutan seorang manusia itu ada 3, kata ulama. Ahammu syai'in matalibin salasatun. Yang pertama, benda yang paling besar, paling penting yang dituntut oleh seorang hamba itu ialah ay ya'rifa khaliqahu. Tu yang besar sekali, iaitu hendaklah dia mengenal siapa yang mencipta dia. Kena kenal. Kita ni makhluk, kita kena tahu siapa yang khaliq kita, siapa yang buat kita, siapa yang cipta kita. Mu kena kenal dia. Kalau kenal betul-betul. Jangan kenal Ghafurur Rahim sahaja, tapi kenal Allah itu syadidul iqab juga. Kena kenal Allah ini pengampun, pemaaf, dan kena kenal juga Allah ini apabila dia balas sungguh syadid. Satu. Yang kedua, mu kena tahu ay ya'rifa ma yadurru wa ma yanfa'uhu. Kamu kena kenal juga hak pentingnya mana yang memudaratkan, mana yang memanfaatkan dalam hidup kita. Mana satu manfaat, mana satu mudarat. Kalau aku buat ni manfaat ke mudarat? Kalau aku buat ni manfaat ke mudarat? Kena tahu. Sebab itu dalam bab agama, bab hukum, innal haramu bayyinun wal halalun bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan juga haram ada benda yang kesamaran, benda yang sama-sama. Boleh buat ke tak? Boleh ke tak boleh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil mu'min atau muslim an tarkihi ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan seorang mukmin atau muslim itu meninggalkan apa yang tak sepatutnya dia ketahui. Dia tinggal benda hak malayana, benda tak ada kena mengena dengan dia. Tinggallah benda hak tak ada kena mengena dengan dia. Itu di antara kesempurnaan seorang mukmin. Ini kita duk sibuk antara Samsu dengan Puteri Sarah. Hak mana betul? La ilaha illallah. Kerjaan apa kita? Betul. Apa tindakan dibuat oleh Samsul Yusuf adalah betul. Puteri Sarah betul. Mana mu tahu mana salah? Kita tak payah nak jadi pengadil lah, tak payah nak jadi netizen lah. Bukan netizen, netizen. Tak salah, menyusah. Sebab sekiranya dia menjadi fitnah, dosa dia sampai bila-bila. Nak minta maaf bila? Kalau jadi fitnah, tak payah nak ambil sangat. Maklah yakni Nabi kata, mu tinggallah benda tu, tak ada kena mengena pun dalam hidupmu. Yang mu duduk viral sangat tu pasal apa? Betul lah, 8 hari bulan Februari ada hari anniversary ke-9 perkahwinan mereka, tetapi telah difailkan perceraian. Itu yang betulnya, kata perempuan. Betul Puteri Sarah, memang betul tindakan yang tepat. Kita pula bahagian netizen. Oh, hebat. Tiba-tiba mula tu salah, maka jadi fitnah. Sebab tu Nabi besar dulu lagi, 1440 tahun lepas Nabi besar. Tarkihi ma la ya'ni, tinggallah benda yang tidak ada memberi manfaat pada engkau, yang tidak mendatangkan apa-apa pun pada engkau, tak ada kena mengena pun. Tak payah kita nak menyibuk-nyibuknya. Tak tahu entah betul entah tidak. Sebab tu dia kata ulama, mu kena tahu ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Engkau kena tahu mana yang memudaratkan dan mana yang memanfaatkan kamu. Dan yang ketiga, yang penting sekali ialah ay ya'rifa ahwaluhu ba'da mautahu.
ay ya'rifa ahwaluhu ba'da mautahu. Engkau kena tahu di mana tempat engkau, keadaan engkau, suasana engkau, situasi engkau selepas mati engkau. Mu tak tahu. Kena tahu dan wajib tahu. Anak siapa terlepas? Halo. Mu kena tahu di mana kedudukan kamu selepas kamu mati. Ay ya'rifa ahwalahu ba'da mautahu. Kena tahu kita lepas kita mati di mana. Kita semua ni masuk syurga. Cuma masuk syurganya sama ada bi ghairi hisabin au bi hisabin. Masuk dengan hisab ataupun tanpa hisab. Dalam arti kata lain, masuk syurga melalui neraka atau masuk syurga tanpa melalui neraka. Ni. Masuk syurga tapi kena lalu ke api dulu. Zak 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 zak, baru keluar pop, masuk syurga. Dalam ni ialah tempat penyahmasinan, tempat penyulingan, tempat untuk pemprosesan macam mana prosesnya air yang kotor jadi air mineral sebersih ini. Penyulingan. Tak kira lah melalui proses terbalik ke, proses apa ni, reverse osmosis ke benda ke, tak kisah. Ada satu lagi caranya bypass. Tak perlu melalui proses penyulingan, penyahmasinan, tak perlu. Maksudnya dia masuk syurga tanpa melalui proses-proses pembakaran dalam neraka. Dua tu je. Kita semua ni semua di syurga ni. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, syurgalah tempat dia. Cumanya masuk melalui neraka ataupun bypass neraka. Itu saja. Yang masuk melalui neraka prosesnya. Berapa lama duduk dalam tu penyulingan air untuk bersih macam ni, berapa lama wallahu a'lam. Kita tak tahu. Itulah proses dia. Jadi kita mengharapkan kita tahu di mana kedudukan kita selepas matinya kita. Jadi tiga benda ni ahammu syai', sepenting-penting benda kata ulama untuk kita ambil berat. Mengenali siapa pencipta, tahu mana baik mana buruk, dan tahu di mana kedudukan kita selepas mati kita. Kalau kita dapat buat tiga ni, selamatlah kita insya-Allah kata alim ulama. Jadi itu benda penting yang kita kena ambil berat dan kita kena ambil tahu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyahu bi ulumihi fid dharaini summa amin. Muka 80. Mikot 80 tonggak ketiga. 80 tonggak ketiga. Oh ni. Lah sekali 20 hari bulan 12. Betul. Okey. Ini mikot haji dan juga mikot umrah. Adalah diingatkan bahawa tempat-tempat ini juga jadi mikot makani bagi mereka yang pergi ke Mekah kerana mengerjakan umrah. Itu mikot-mikot. Mikot ni tempat makan, tempat mikot ni tempat untuk berniat. Dari segi tempat di mana, dari segi masa bila, begitu. Jadi dia sudah sebut kelima-lima tempat tadi. Kelima-lima tempat telah pun disebut sebelum ni. Seperti di Jalam La, Zatul Irqi, Akunur Manazil dan sebagainya. Maka Allah diingatkan bahawa tempat-tempat ini juga jadi mikot makani, tempat menjatuhkan niat di segi tempat. Segi masa lain, di segi tempat. Maka lima-lima tempat ini sama juga bagi mereka pergi ke Mekah kerana mengerjakan umrah. Tetapi mereka yang sudah berada di Mekah, apabila hendak mengerjakan umrah, mikot makani baginya ialah tanah halal. Siapa penduduk Mekah ataupun yang telah bermustautin di Mekah, maka tempat dia berniat ialah tanah halal. Dari itu kenalah mereka keluar ke Tanaim ataupun Ji'ranah atau sebagainya.
Yang paling dekatnya ialah Tan'im, miqat Aisyah dia panggil. Masjid tu, Masjid Tan'im, Masjid Aisyah dia panggil sebab bonda kita Sayyidina Aisyah sering pergi ke Tan'im untuk bermiqat. Dia paling dekat sekali. Ada masa saya buat kursus baru ni di Presiden 16 ada seorang tanya sebab ada orang yang ceramah cerita ke dia kata siapa yang bermiqat di Tan'im umrah hajinya tidak sah. Sebab dari situ jarak dekat tak boleh. Dia main jarak dekat tak boleh. Memang dekat pun. Kata ni ada dalam kitab. Kita dari segi tempat kita tak boleh nak ikut hati kita. Dia kena ikut apa yang diceritakan oleh hadis. Jadi ulama-ulama ambil ni daripada hadis-hadis. Jadi Tan'im tu miqat yang paling dekat yang sah untuk dijadikan tempat berniat untuk umrah bagi penduduk Mekah. Begitu juga kita, bila kita telah pergi ke sana dan kita telah bermustautin di sana lebih daripada 3 hari, maka kita layak untuk berniat di Tan'im. Tak terima isu pun. Tapi satu dia tak sebutlah nama orang tu. Ustaz tu tak sebutlah mutawif dia tu. Dia tak boleh. Dia kena pergi paling-paling kurang pun Ji'ranah ataupun Hudaybiyah. Dia main buah otak dia. Jangan dah dalam hal agama ni jangan duk main buah akal semata-mata. Selagi ada dalil dalam kitab ni dia. Yang paling dekat namanya Tan'im. Pergi niat situ. Dia ada borderline dia situ. Tanah haram kemudian langkah sikit tanah halal. Masuk di tanah halal tu, situ bukan kata boleh buat semua benda, tak. Maksudnya bermula niat itu ialah bila nak masuk ke tanah haram. Niat di tanah halal. Nawaitul umrata wa ahramtu biha in habastu habisin au in habastani habisin faqad halaltu. Sekiranya aku ditahan dengan apa-apa tegahan, maka aku bertahallul. Aku berniat umrah dan berihram dengannya. Sekiranya aku dihalangi dengan mana-mana halangan, maka aku bertahallul. Nama niat bersyarat. Lelaki dan perempuan kena ada niat bersyarat. Jangan kita kata confident, aku tak ada masalah. Aku niat je confirm boleh buat umrah. Sekiranya sakit dan sakit itu membawa sampai kita balik ke Malaysia, duduk hanya berapa hari je lah, 5-6 hari je di Mekah, tiba-tiba sakit selepas niat menyebabkan kita tak mampu untuk buat umrah. Kalau kita tidak niat bersyarat, maka bila nak keluar nak bertahallul kena bayar dam. Dam tu seekor kambing yang sihat. Sekarang ni seekor kambing sihat paling rendah 450 rial Saudi. 450 rial lebih kurangnya sekarang duitnya ialah RM1 kita 82 sen dia. 182 ringgit dia, 82 rial. 1820 rial Saudi sekarang. Lebih kurang antara 80, 81, 82. Selepas pilihan raya pun ni. Sebelum pilihan raya 78, 79. Mana lebih rendah duit kita. Sekarang stabil sedikit, 82 dia ambil minggu lepas. Tak tahulah, Tok Heng baru balik tadi, mungkin lebih kurang tu around 81, 82. Lebih kurang. Maka harga dia adalah 450 rial. Kira lah. Kalau 500 rial sama 600 lebih kita. Mana seekor kambing. Kalau dia niat bersyarat dan sampai nak balik ke Malaysia, dia tak boleh buat juga umrah kerana sakit, maka automatik bertahallul tanpa bayaran apa-apa. Siapa yang cerdik? Dia kata tahan apa ni, niat bersyarat ni untuk orang perempuan yang uzur saja. Tak. Bukan perempuan yang uzur saja. Bahkan orang lelaki juga. Kita tak jangka kita nak sakit ke nak sihat sepanjang masa. Sebab tu bila kita nak berniat, nak jatuhkan niat, kita jatuhkan niat bersyarat. Itu kaedah dia kan.
Walaupun dekat je, Tan'im dekat je. Ya, memang Tan'im tu dekat. Tapi mana kita tahu dalam perjalanan yang 15 minit tu bam kemalangan. Contoh, waliyazubillah, minta dijauhkan. Sebab kalau kemalangan di Arab Saudi ni, kemalangan dia teruk terus. Sebab dia memang dia kereta dia mana dia reti basuh. Siapa pergi buka kawah kat sana memang rugi lingkup. Dia tak basuh kereta dia kecuali masa nak jual tu je. Kalau tidak dia biar macam tu lah. Kita tengok, oh JMC sayang ni. Sama dengan warna pada pasir, warna seluk ke kereta dia. Sebab tu dia geser sikit-sikit, dia tak marah. Wah, belaga hidung, cium dahi, sallu ala Nabi, selesai. Itu je. Kita nampak lembut tapi sampai ke hati. Dia nampak keras tapi dia di luar. Biar macam tu je. Horn sentiasa bunyi pam pam pam. Laju. Gedebum. Apa sepakar-pakar semahir driver tempat kita ni, saya rasa kalau selisih jalan tak ada driver yang hulu api rokok. Tak ada. Dia boleh hulu api rokok selisih dah jalan. Hebat tak hebat driver bas. Dia boleh tukar driver dengan co-pilot dia dalam jarak 120 km sejam. Yang ni tukar lompat sini, dia duduk atas kursi lompat jadi driver 120 km sejam. Depan-depan mata saya tengok. Kata anta majnun, gila kau ni. Ya mafi muskilah. Mafi muskilah. Tak ada apa-apa pun. 120 ni dia lompat pergi sebelah, yang di sebelah lompat jadi driver. Si pilot jadi pilot tukar duduk sebelah. Dalam keadaan tak berhenti 120 km sejam atas highway Mekah Madinah. Tak gila. Itu kata kalau berdegung memang hancur. Arab punya style. Jiwa dia macam tu. Jadi tempatnya Tan'im ataupun Ji'ranah ini tempat makan untuk orang yang menunaikan haji ataupun umrah. Cuma ada apabila kita keluar lebih daripada masafah 2 marhalah yang membenarkan jamak dan qasar, fatwa haji menyatakan kena tawaf wada'. Bila orang nak pergi ke Taif sebagai contoh, bila pengiraannya dia kata melebihi jarak jamak dan qasar, maka dia kena tawaf wada'. Fatwa yang pertama dulu tak kena tawaf wada'. Fatwa yang kemudian terkini kena tawaf wada'. Sebab kita nak tinggalkan kota Mekah. Itu untuk maklumat lah. Dia nak pakai yang mana terserahlah. Fatwa pertama tak payah. Fatwa yang kedua kata kena tawaf wada' untuk pergi ke Taif. Mana kena mau keliling tawaf, kemudian bye-bye, tak boleh nak beli apa-apa, tak boleh ambil gambar sehingga masuk tanah halal. Itu kaedah dia lah. Itu beza dia. Wada' dengan tak wada', perpisahan dengan tak perpisahan. Setengah kata tak perlu, sebab kita bukan nak tinggal terus kota Mekah, kita hanya nak diziarah Taif, nak balik semula ke kota Mekah. Dia buat pandangan seorang yang bawa teksi daripada Mekah pergi ke Taif. Setiap hari dia bawa, sebab jaraknya lebih kurang 90 ke lebih kurang 80 lebih gitulah. Tapi jarak tu ada yang jarak 90 lebih, ada yang jarak 80 lebih. Jadi dia kata kalau setiap hari orang tu bawa teksi pergi hantar orang, setiap kali nak pergi kena wada' ke? Jadi adalah khilaf-khilaf ulama supaya tuan-tuan faham lah, yang nak pergi buat haji ataupun buat umrah, supaya kita pilihan tu adalah nak keluar pergi ke Taif dan sebagainya. Orang yang pergi ke Mekah kerana haji atau umrah melalui jalan yang tiada mempunyai miqat makani baginya, hendaklah ia berniat di tempat yang bertentang dengan miqat yang ada di sebelah pihak kanannya atau sebelah pihak kirinya. Kalau nama-nama yang dia lalu tu, kampung dia lalu tu tak tersenarai daripada tempat miqat, tempat yang memang digezek, maka dia kena ambil tempat tu yang hampir sama batasannya, kiri dan kanan dia. Orang Arab dia tahulah, cumanya pada pasir ni dia payah sikit.
Tapi kena ambil lah lebih kurang. Kalau kampung ni tengah-tengah, dia bukan Ji'ranah, dia bukan Hudaybiyah, dia tengah-tengah. Kampung apa kita pun tak tahu. Tapi dia kena ambil batu sempadan yang hampir sama dengan Ji'ranah ataupun Hudaybiyah ataupun mana-mana miqat yang telah digezetkan. Jika sebelah kanan ada miqat dan di sebelah kiri pun ada, hendaklah ia berniat di tempat yang lebih dekat dengan dia. Itulah. Hak mana satu, hak mana dekat dengan dia. Dan jika kedua-dua miqat itu sama dekat dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang lebih jauh ke Mekah. Mana ambil yang lebih jauh tu lebih afdal. Sebaliknya, jika tiada langsung miqat dekat-dekat dan yang bertentang dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang sejauh 2 marhalah daripada Mekah. Mana ni 2 marhalah aku ambil kira. 2 marhalah bukan 90 kilo. 90 kilo. Dari kenyataan yang disebutkan itu, maka bakal haji atau bakal umrah yang pergi dari Malaysia ikut jalan laut kenalah berniat berihram dari tempat yang bertentang dengan miqat yang hampir dengannya, iaitu Yalamlam. Dan kata setengah ulama seperti Ibn Hajar dan yang lain diluruskan ia berniat di Jeddah, airport Jeddah, pelabuhan. Ini bagi yang naik kapal. Ini pandangan ulama. Tapi yang paling kuatnya ialah Yalamlam, kapal laut, kapal udara, kapal terbang di Qarnul Manazil lah. Orang yang berkampung di tempat antara miqat dan Mekah, miqatnya ialah kampungnya. Kalau kita dah memang kampung kat situ, tempat di antara miqat dan Mekah. Mana di miqat dengan Mekah tu, di antara tu masih lagi tanah halal dan dia berada di situ, orang kampung situ, maka di situlah tempat miqatnya. Orang yang pergi ke Mekah tiada bercadang hendak mengerjakan haji atau umrah, tiba-tiba setelah melalui miqat teringat hendak mengerjakan haji, maka miqatnya ialah di mana tempat ia teringat itu. Contoh, kita nak jual budu Mekah, niat jual budu ke? Siapa dalam komen? Bini dia kata, bang, daripada jual budu saja ni, masa tu dah lepas dah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil kalau kita daripada udara, dia akan bagi tahulah dalam sejam lebih kurang lagi, siapa yang hendak menunaikan umrah hendaklah dia berniat sekarang. Maka masa tu tak ada niat lagi nak buat umrah. Tu lepas Qarnul Manazil. Sampai di airport Jeddah. Bang, takkan nak jual budu je kan? Umrah dah dulu. Masa tu barulah dia teringat untuk buat umrah, maka situlah miqat dia. Sebab dia tak ada niat daripada awal lagi. Adapun kita yang daripada Kuala Lumpur ni memang niat untuk buat umrah, bila naik kapal terbang yang akan direct ke Jeddah, akan masuk ke Mekah, maka tempat berniat ialah Qarnul Manazil. Kalau ustaz, kalau tak niat situ macam mana ustaz? Boleh, sah, tapi kena bayar denda. Kena bayarlah denda. Gapo denda? Khambing. Berapa banyak? Sekor. Berapa riyal? 450 riyal. Kalau banyak duit silakan, tak ada masalah. Barang siapa masuk Mekah dengan tujuan mengerjakan haji atau umrah, wajiblah atasnya berniat ihram dari miqat makani baginya. Wajib. Di antara wajib haji dan umrah. Dari itu sekiranya dilalui dengan tiada ihram, nescaya menderhaka dan mesti balik ke tempat itu jika tiada uzur, dan sekiranya ada uzur seperti takut ketinggalan daripada kawan-kawan atau sudah suntuk masa, hendaklah ia berniat di mana ia berada di tengah jalan itu, kemudian teruskan kerja haji atau umrahnya, serta wajib atasnya dam. Dam ni asalnya darah. Dam tu darah. Derma darah, dam. Dumur air mata, dam darah. Jadi darah apa? Darah haiwan, kena sembelih. Adapun kalau ia berbalik kepada miqat sebelum ihram,
atau sudah ihram tapi belum masuk mengerjakan pekerjaan haji atau umrah seperti wukuf atau tawaf, nescaya tiadalah kena dah, tapi kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ia berbalik kepada mikot, patah semula sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang selanjutnya seperti tawaf, seperti sa'i, wukuf dan sebagainya. Sepak patah balik. Mana kapal terbang tu jet peribadi dia. Laju sangat ni. Koyak. Tidur belakang. Pilot pun tidur juga. Terlepas Kornul Manazil. Pilot kata, lepas dah lah. Tok. Lepas dah. Patah balik. Zoom. U-turn semula. Kapal tu heli dia sendiri. Boleh U-turn semula. Tak apa. Kalau boleh U-turn semula, singgah semula di langit tu, di Kornul Manazil, niat semula. Tak kena. Tu kaedah dia. Tapi ada kau boleh patah balik? Tak ada. Kerana keuzuran, ketinggalan dan sebagainya. Itu dari segi mikot. Barulah kita masuk rukun haji dan juga rukun umrah. Mikot ni tempat kita nak menjatuhkan niat. Jangan jatuh awal. Contoh, orang yang nak masuk Jeddah, direct ke Mekah. Ada Jeddah ke Madinah, ada Jeddah ke Mekah. Digalakkan untuk pakai ihram di KLIA. Dia pun pakai ihram. Tak ada niat pakai saja. Pakai saja. Semaya sunat dah, saya sunat ihram, pakai ihram, tapi tak ada niat lagi untuk umrah atau apa-apa. Dalam perjalanan tu dia boleh lagi pakai pakaian yang berjahit. Seluar dalam boleh, baju dalam boleh. Bila sampai ke atas tu, dia pun buka lah. Baru dia buka. Cumanya nak ingatkan, kalau kita buat macam tu, susah sebenarnya. Maksudnya susah. Susah sebab kita cuba dah try untuk pakai ihram atas kapal terbang. Kecuali Saudi Arabia. Saudi Arabia dia ada surau kecil yang boleh kita buat salin, kita boleh sembahyang. Kalau Mas, lain-lain. Kapal terbang tak ada surau. Saudi dia ada surau boleh muat dalam satu rapat-rapat boleh muatlah 6 orang. Untuk imam penjuru tu bolehlah 6 orang lebih kurang untuk jemaah. Jadi situ boleh tukar ihram. Tapi bagi lain-lain kapal terbang dia tak ada surau. Nak tukar pergilah merayu tempat orang duk bancuh teh kat belakang tu dengan pramugari-pramugara. Buat pramugari nak tolong pegang kain ihram tak jadi kita. Dalam kosong. Tak apa pakcik, biar saya pegang. Jam kita. Jadi pakai di sini sempurna pakaian, cuma jaganya takut-takut najis dan sebagainya. Sekira ternajis, bila sampai di hotel, tak ada orang direct bila turun kapal terbang pergi ke hotel, tak pergi ke hotel terus pergi tawaf, tak ada. Dia akan turun, kemudian rehat, naik tok barang atas bilik hotel, tenang dan sejam setengah minum makan, barulah pergi tawaf. Jadi bila naik ke hotel, tukarlah kain ihram yang najis tadi. Jadi pakai siap-siap. Kalau dia nak pergi ke Mekah direct. Kalau dia nak pergi ke Madinah, tak apa, dia pakai santai biasa. Pergi ke Madinah, ziarah Nabi SAW sama 3-4 hari. Bila nak turun pergi, selepas daripada wadak Nabi SAW, barulah dia pakai ihram. Barulah dia pergi ke Bi'run Ali untuk berniat. Sama ada dia naik kereta api ataupun nak naik bas. Itu lagi senang lah. Sebab kita sini pakai biasa je, tidak pakai ihram lagi. Tapi bagi yang nak pergi direct ke Mekah, dia kena pakai ihram siap-siap. Boleh tak pakai, tapi susah atas kapal terbang. Nak kena kawan-kawan kepung kita pula untuk kita pakai ihram. Dah lah kita kali pertama nak pakai ihram, masa praktikal di surau pun terlucut. Nasib baik ada seluar dalam. Kena atas kapal terbang tu terlucut. Orang yang pro dia tak apa, dia lilik sak-sak sekejap je. Bagi yang belum pro, duk agak-agak nak sambung pecah ni macam mana, tolak taruh mana, nak lipat taruh mana. Jadi pakai siap-siap kat sini, elok-elok. Kalau takut-takut terlondeh, pakai seluar dalam lagi. Cuma ingat bila sampai Kornul Manazil, sebelum berniat hendaklah menanggalkan kesemua pakaian dalam ataupun pakaian yang berjahit. Kalau agak-agak segan juga, beli cawat. Cawat boleh pakai sebab dia tidak bercantum. Dia berjahit zigzag tepi tu,
tapi dia tidak bercantum seperti underwear kita. Underwear kita kan sambung. Saya tengok di Masjid Hasanah dia jual cawak tu RM25 Malaysia. Tengok saya kalau saya besar mahal sikit, tapi tak tergamuk nak pakai. Dia spray macam pampers budak zaman dulu ikat tepi. Dia bentuk 3 segi macam tu, ikat tepi. Jadi adalah orang kita yang tua-tua tu memang ada keperluan lah untuk pakai. Tapi yang muda-muda tu, yang belum lanjut usianya dan belum lanjut segala-galanya, tak pakai pun tak apa. Sebab saya pernah tengok orang Turki, orang tua lah, tengok anak dia pakaikan di masjid Hudaybiyah ke tak silap, di Mikot itu dia pakai. Tolong pakaikan untuk ayah dia. Memang munasabah lah, sebab dia dah lanjut usia dan segala-galanya lanjut. Jadi kena pakai dah cawak tu. Kalau tidak nak tawah payah. Tuan-tuan imagine sendiri ya. Malah nak sebut. Kalau dah labuh sangat jadi susah. Takut terbih dah ke belakang, ke depan, belakang, ke depan. Tak ada sah lagi. Pakai rubuh di situ. Ada boleh jadi. Sebab tu dia sediakan cawak. Cawak boleh pakai. Ketualang boleh pakai. Batik lepas boleh pakai. Keplekat boleh pakai. Jangan bercantum ujung. Tak ada masalah. Naik ke hotel, buka kain era, pakai ketualang, masuk tandas. Lepas tu ambil air semayang pun, pakai balik. Tak ada masalah. Sebab dia tidak bercantum. Berjahit maksudnya bercantum ujung. Kalau kita cantum sendiri tak apa. Yang kita dia bercantum dengan jahitan. Tu yang kaedah dia lah. Jadi mikot-mikot tu tak perlu hafal pun. Cumanya kita kena ambil tahulah. Sebab kalau kita pergi daripada Madinah, di mana kita keluar pergi Ji'rana, ini siapa yang nak pergi umrah, kebiasaannya 3 kali travel tu akan bawa. Kalau daripada Malaysia, kalau direct ke Mekah, di Qarnul Manazil atas. Kemudian hari yang kedua sama ada nak pergi Ji'rana ataupun Hudaybiyah, kemudian pergi Tan'im. Tidak pun dia akan pergi ke Taif sehingga di Qarnul Manazil. Orang yang pergi ke Taif, bila dia nak balik ke Mekah, dia akan singgah di Miqat Makani Qarnul Manazil, sama dengan yang orang kapal terbang Malaysia lalu. Di bawah Qarnul Manazil juga, atas Qarnul Manazil juga. Malaysia lalu kapal terbang, kita lalu ikut daripada Taif nak pergi ke Mekah, akan lalu Qarnul Manazil. Jadi siapa yang pergi ke sana, ambillah peluang. Ambil peluang untuk bermikot di mana tempat mikot Nabi SAW dan para sahabat. Qarnul Manazil, Ji'rana, Hudaybiyah dan juga Tan'im. Jadi campur kan jadi 5. Bi'run Ali, Ji'rana, Qarnul Manazil, Hudaybiyah, Tan'im. Dapatlah 5 umrah. Walaupun yang diberikan pakej 3, 2 lagi tu cari jalan untuk sampai. Tan'im tu murahlah, 10 riyal pergi dan balik naik taksi. Cuba supaya kita dapat 5 umrah sekali pergi. Bukan senang nak pergi, bayaran pun mahal. Sehari 2 ni kerajaan Saudi naikkan harga hotel 3 kali ganda. 3,000 hotel harga 1,000 jadi 3,000 sekarang. Ni dalam masa terdekat, Januari, Februari, Mac. Selepas tu tak tahu. Sebab limpahan manusia yang terhalang ketika FIFA kota baru ni dilonggokkan bulan 1, 2 dan 3. Yang boleh yang delay ke boleh, dia akan longgok ke sini, dan waktu yang sama dia buka untuk 10 negara yang ditutup selama ni. Iaitu Mesir dibuka semula, Iran, Iraq, Syria, Libya, Yemen, banyak dibuka semula. Jadi orang ni berebut untuk pergi umrah. 10 tahun disekat. Bayaran dia pun dia bayar double. Kita dah bayar 1,200, dia bayar 3,000. Pengusaha hotel bayar semula kat kita 1,200, dia ambil orang Arab. Dia tak kira halal ataupun haram. InsyaAllah azan.
Baik sikit ya, rukun haji dan juga umrah. Dalam bab haji ada beza antara rukun atau fardu dengan wajib. Rukun atau fardu mesti dikerjakan dengan tiada sah haji jika tidak dikerjakan. Dan wajib sah haji jika tertinggal tetapi kena dam. Rukun kalau tinggal batal. Wajib tinggal kena denda. Itu bezanya. Rukun haji 6 perkara. Niat dalam hati untuk mengerjakan haji, nawaitul hajj wal ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tak ada ahramtu biha sebab umrata. Umrah nisbah kepada nahwu bahasa Arab perempuan, maka dia jadi ha wa ahramtu biha. Yani hajj tidak ada ta menunjukkan perempuan, maka wa ahramtu bihi. Itu kaedah dia. Kedua, wukuf di Arafah, iaitu hadir oleh orang yang telah berihram dengan haji di bumi Arafah sekalipun sebentar satu lahzah selepas gelincir matahari yang ke-9 Zulhijjah. Terbaca sekali lalu je, nanti kita akan ulang semula. Sekalipun ia lalu sahaja di padang itu seumpama mengajar orang lari atau mengejar orang lari ni. Mengejar orang yang lari. Kalau orang sakit, dia lalu dengan ambulans sekejap pun tak apa, berhenti dan terus jalan. Contoh. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bercukur ataupun tahlul. Dan yang keenam ialah tertib. Manakala rukun umrahnya ialah 5, niat, tawaf, sa'i, menghilangkan 3 helai rambut di kepala dengan bercukur atau sebagainya. Yang kelima ialah tertib. Satu sahaja tak ada, iaitu rukun di Arafah. Itu bezanya di antara haji dan umrah. Sekali lalu, sekali imbah, supaya kita terbayang dalam kepala kita, orang yang nak buat umrah cukup senang. Dia ada niat dah di miqat, kemudian dia berihram tadi, dia pergi, dia pun tawaf. Lepas tawaf dia pun bersa'i, kemudian sa'i dia pun bertahlul. Susunan tertib jadi 5. Cuma jangan sesekali mendahului yang di belakang ke depan, depan ke belakang. Tak boleh. Dia kena ikut susunan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak boleh 1, 3, 2, 5. Tak boleh. Dia tak boleh. Sebab bila kita buat demikian, maka umrah kita tidak sah dan kita kena bayar dam. Ini hak telah berlaku dah kerana kejahilan. Dia tengok orang ramai masa tawaf, dia pergi sa'i dulu dengan bini dia. Dia tengok ramai bang, Allah tawaf, kita pergi sa'i lah. Laki dia jom bawa bini lagi sa'i.
Kawan dia seorang lagi kapal seorang ni tawaf dulu. Habis sa'i, dia pun mari tawaf, lalu dia pun tahlul. Dia pun singgah di saji. Dia pun tengok kawan dia yang tawaf dulu lambat sampai sebab orang ramai, jam, keren. Sa'i walaupun jauh tapi orang ramai tapi dia banyak tempat, ada 4 level. Jadi dia pun tunggu, tengok, kau lambat setengah jam daripada lambat. Kau gimana? Tawaf lah, tawaf sa'i tahlul. Kau pun bodoh lah. Kau tahu dah orang ramai dekat tawaf. Kau pergilah sa'i dulu. Apa benda lah kau ni? Islam ni fleksibel lah. Dia janji buat cukup. Mana boleh kan kita belajar kata tawaf dulu. Itu susun dia. Kalau kita sa'i dulu sama je. Duduk relax minum air. Datanglah mutawif. Ustaz nak tanya ni. Dia sa'i lepas tu mau tawaf. Boleh Ustaz? Tak boleh. Ya kau Ustaz. Macam mana tak boleh Ustaz? Sama je. Tawaf, sa'i. Sa'i tawaf. Sama je. Tak boleh. Kena pergi semula. Kena pergi semula. Sedangkan dia dah cukur lah kepala. Dia cukur dah rambut. Dan lebih daripada 3 urat rambut. Maka dia kena dam. Kerana dia telah menggugurkan rambut ketika mana dia dah nak ihram. Kena dam, kena ulang semula lagi. Nampak? Dengan buat hal. Dalam bab-bab hukum, jangan kita malu untuk bertanya. Jangan buat keputusan sendiri. Ketika tawaf juga, jangan sekali-kali pegang Kaabah, jangan masuk dalam Hijr Ismail, jangan naik ke tebing di beranda. Kaabah dia macam tu, tepi dia ada beranda. Jangan sekali-kali pijak beranda, jangan pegang Hijr Ismail, jangan masuk Hijr Ismail walaupun kosong. Sebab Hijr Ismail termasuk dalam Kaabah. Termasuk dalam Kaabah. Siapa yang tawaf dalam Kaabah maka tawafnya tak sah. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, satu pusingan tak sah, satu pusingan perlu ditambah. Kalau ikut mazhab Hanafi, satu pusingan tak sah, kesemua pusingan yang sebelumnya adalah tidak sah, wajib diulang bermula dengan satu. Nak pakai hak mana? Syafi'i lah dah. Sebab satu salah, satu tambah. Air semayang, Imam Syafi'i kata sentuh dengan perempuan batal. Tapi Imam Hanafi kata sentuh dengan perempuan tak batal selagi tak ada syahwat. Nak ikut orang mana? Ikut Hanafi. Bijak orang Malaysia. Air semayang ikut Hanafi, tawaf ikut Syafi'i. Untung so. Tu orang kita bijak. Dah. Macam tidur qailulah lah. Tidur sebelum zuhur, qailulah mazhab Syafi'i. Tidur selepas zuhur, qailulah mazhab Hanbali. Dia pun tidur sebelum zuhur, bangun selepas zuhur, semayang pukul 4 zuhur. Sebab dua-dua dia benda qailulah, orang Melayu. Pilih satu dah Tak, dua-dua dia pilih. Jadi siapa yang pergi umrah dan sebagainya perlu ingat Ni kena ingat, susun dia jangan mendahului yang tak sepatutnya didahulukan Wallahu alam. Ni saya lalu supaya ada gambaran beza haji dengan umrah. Satu saja di situ bab wukuf di Arafah. Yang sa'i apa ni yang umrah tak ada wukuf. Dia hanya berlaku di masjid di Masjidil Haram saja, tak sampai ke Arafah dan sebagainya. Jadi di situ tawaf sa'i. Dan perlu diingat juga sa'i ialah satu pergi, satu balik, satu pergi, satu balik, Safa Marwah kira 7. Jangan buat pusingan kira 1. Sebab saya dah jumpa ni. Saya dah jumpa. Safa, Marwah, Marwah, Safa 1. Safa, Marwah, Marwah, Safa 2. Jadi dia pusing-pusing, aku kata dia ni sa'i dulu pada aku, macam mana tak habis lagi? Rupa-rupanya dia kata, Ustaz, tadi saya pergi sana separuh, mari sini baru kira 1. Pergi sana separuh, sini pula 1, baru 2. Dia 14 keliling jadi dia. Kita 7 je. Dia kira Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Ganjil genak ganjil, ujung sekali Marwah. Baru kira 7. Bukan campur pergi balik 1, tak. Pergi 1 balik 1, pergi 1 balik 1. Jadi 7. Jangan salah kira. Sebab ni dah berlaku dah. Ramai kumpulan dia. Kumpulan budak-budak muda game bola. Dia power 1, 2. Aku dah 4 dah. Kau baru 2. Ustaz 1. Kita 1, tu 1. Ni dia guna otak dia, tak boleh. Jadi 7 keliling itu ialah Safa Marwah 1, Marwah Safa 1, Safa Marwah 3. Jadi gitulah keadaan dia.
Kena faham lah. Takut-takut kita terkeliru. Wallahu alam. Terberhenti setakat tu. Kita akan ulas semula secara perinci rukun haji dan juga rukun umrah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala yang telah pergi, yang baru balik dan sebagainya, yang tak pergi, mudah-mudahan mendapat umratan maqbulatan wa mabruratan wa sa'yan mashkuratan wa zamban maghfuratan wa tijaratan lan tabura. Mendapat umrah yang diterima oleh Allah, sa'i yang disyukuri. Sa'i itu bukan hak ini disyukuri, sa'yun itu masuk usaha yang kita buat tu, yang Allah berikan kepada kita, kita wajib bersyukur. Itu maksud dia, sa'yan mashkura. Bukan bersyukur sebab boleh buat 7 keliling sa'i tu. Sa'yun maksudnya usaha. Usahanya Siti Hajar berlari-lari untuk mencari air, untuk melihat kabilah yang datang untuk menyelamat anak-anak Ismail. Itu maksud mashkura. Usaha yang kita buat tu wajib kita syukuri. Wa dzamban maghfura, maka dengan itu terhapuslah dosa-dosanya. Wa tijaratan lan tabura, perniagaan yang tak pernah rugi. Maksudnya apa yang kita laburkan, tenaga kita yang kita keluarkan, duit yang kita bayar kepada travel untuk pergi umrah haji, tidak pernah rugi pun di sisi Allah. Bahkan kita akan diberi ganti yang terlebih baik daripada apa yang telah kita habiskan. Bukan kita pergi meniaga, bukan. Nah, situ masuk tijaratan lan tabura, perniagaan kita yang kita laburkan untuk Allah Ta'ala itu sentiasa menguntungkan. Itu kena faham betul-betul. Dan konsep tawaf dan juga konsep sa'i buat betul-betul, bukan hanya berpandukan bakal kitab doa. Itu hanya panduan sahaja, tapi sebenarnya di sini ni, bila kita tawaf keliling itu, ini Baitullah, rumah Allah. Kalau kita berpandukan kepada doa ni, ia tak akan sampai kat sini. Tak sampai punya. Lagi pula kabilah tu pula pakai corong ni, kabilah tu pakai gelas, kabilah ni pakai botol plastik. Dok sebut doa tu, Allah innal haram haramu wal baitul baitu wal amnal amnu. Dia baca, kita pun terganggu. Sebenarnya keliling tu nak baca apa bacalah, biar kita sampai. Ya Allah, aku sedang mengelilingi rumahmu ya Allah. Antal karim, engkau mulia ya Allah, antal karim. Astagfirullah, aku minta ampun ya Allah padamu ya Allah, aku takut dengan azabmu ya Allah. Kita duduk keliling, yang tu lebih sampai sebenarnya daripada baca doa ni. Ingat tu ya karim, engkau mulia ya Allah, aku hina, engkau kaya, aku susah ya Allah. Kita keliling rumah Allah, aku duduk rumahmu ni ya Allah, layanlah aku sebagai tetamumu ya Allah. Pusing. Sebab tu setengah sahabat ya karim je, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad je. Sebab dia nak ambil feel, rasa tu. Saing sama juga tu lain. Sampai tempat hijab berlari tu, sebab Siti Hajar berlari jenguk. Biar kita rasa macam mana Siti Hajar pedihnya kaki tengah terik matahari, bawah matahari, batu di bawah kaki untuk mencari sa'yun tadi, usaha untuk mencari makanan untuk anaknya Ismail. Kena konsep tu, kena rasa. Tak padan baca doa ni tak jadi. Kena rasa hati tu. Ya Allah, macam ni ya Allah, aku berusaha berlari berjalan sampai sana turun balik ya Allah, inna safa. Barulah kita rasa feel. Hak tu yang besar sekali Allah nilai. Dan ingat, 100 kali kamu pergi umrah sekalipun dan kamu balik ke tanah air kamu tetap menjadi manusia, kamu tidak akan jadi malaikat. Tetap juga manusia. Ya. Naik motor. Boleh naik motor? Boleh. Tak ada masalah. Naik jet pun tak apa. Atas tu dia ada skuter kan. Skuter mula dengan tempat dia. Cumanya dia tidak rasa apa-apalah. Bagi kita orang yang sihat, tidak digalakkan. Tapi nak teras sekali boleh lah. Tapi yang sakit-sakit yang uzur, lebih baik dia naik skuter. Anak dia bawa duduk atas tu. Sebab dia senang daripada atas tu, dia nak baca doa. Berhenti tempat multazam, baca doa. Dia boleh turun semaya ajak itu. Kemudian dia reverse satu belakang, satu roll, pergi ke depan balik. Dan tak ganggu pun. Bau tetap kena sama. Sebab tu bila kita bahu Kaabah di bawah, kita keliling, dia buat
Bolatan betul lah tu. Kita keliling. Bila kita turun berdoa menghadap kiblat, kan? Kita turun sini. Bila habis berdoa kita ribah ke belakang. Sebab dia kata ribah ke belakang setapak. Balik asal menyambung semula yang kita telah menghadap kiblat tadi. Kita boleh sebenarnya masa tawaf di bawah pun nak menghadap kiblat masa di multazam boleh. Tak ada masalah. Kita pusing hadap kiblat multazam. Adakah mampu kita dengan orang yang ramai tolak ni? Tak mampu. Tak mampu kita. Sebab tu dia terus je. Tak boleh nak pusing-pusing. Tak mampu. Kat atas boleh. Jadi kalau mampulah di bawah tak ada orang, kita seorang aja. Sampai mustazah kita berdoa. Habis berdoa kita pun ke belakang setapak, pergi balik ke depan. Sampai kat Hijri Ismail. Sampai Hijri kita masuk Hijri Ismail. Kemudian keluar Hijri Ismail. Keluar balik di mana yang kita masuk tadi, yang bau kita masih lagi membetuli Kaabah. Tak ada masalah. Boleh. Tapi tak mampulah di bawah. Di atas mampu. Dia pusingan tu dia bersambunglah. Batas itu. Tapi kita ribuh balik. Pergi balik. Tak apa. Sebab kita masih lagi ada wudu. Bukan kata tu mesti tak. Boleh berhenti setakat tu. Nak sambung pula boleh. Berhenti tu minai sikit sambung tak boleh. Tapi kena ribuh ke belakang. Sa'i pun sama juga. Bila kita pergi ke air Zam-Zam sebelah tu, kena ribuh ke belakang sikit. Macam mana kita masuk tadi. Tu kaedah. Tak boleh sambung suruh ke sana. Tak boleh. Sebab tak sah lagi, tak cukup lagi dia punya sifat dia ni. Sak gini, kita pun dah masuk. Ribah balik, betul semula. Cumanya naik, tak rasa apalah bila naik atas tu, itu je lah. Yang naik troli, naik skuter tu. Sekarang ni RM57, 50 sen. Satu biji seorang. Bukan sebiji seorang, satu kepala. Yang lain, naik skuter ke? Ya, naik trah. Boleh lah rasa. Kalau dah naik skuter, malah lah naik jalan kaki. Itu je lah. Bila biasa makan daging ayam, malah nak makan sambal garam. Biasa susah, tak apa. Biasa senang, tak nak. Tok Heng pun tak naik skuter. Dia tawah-bawah ya. Main-main boleh lah. Lain ada tanya? Yang siapa-siapa baru-baru nak pergi ni? Bermak? Okey, beres? Jadi insyaAllah lah. Yang pergi, jangan kita takut sangat dengan doa tu. Tak. Hati kita. Dia keliling tu. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Azim, Ya Wali. Apa yang kita nak? Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar. Ikut je. Hati kita nak hak mana masa tu? Nak sebut Subhanallah, 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 Subhanallah habis. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah, haula wala. Tak ada masalah. Yang penting dia kita rasa kita berada di keliling, mengelilingi Kaabah. Itu penting sekali. Bukan sebab doa tu. Doa tu kita boleh doa bila-bila boleh. Cuma yang tu penting. Biar kita rasa menjiwai. Jangan kita pergi balik sebab tu orang kata pergi 100 kali umrah pun balik tetap kita juga manusia, bukan jadi malaikat. Maksudnya bukanlah kita tu jadi maksum, tak ada dosa selepas kita balik semula ke sini. Hati-hati, memang bersih sebersih anak yang dilahirkan, tetapi tetap juga godaan yang tetap sama aja. Balik tetap jadi manusia biasa. Tetap ada nafsu, tetap ada kehendak, tetap ada keinginan. Sama aja. Cumanya bainal umrah ila umrah kafaratun bainahuma, di antara satu umrah kepada umrah kafarah di antara keduanya. Dia ampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumahnya untuk ziarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana